Okey, jadi selamat pagi semua. Okey, selamat datang ke kelas ekstra sejarah. Okey, jadi pada hari ini kita akan sambung pembelajaran bab yang kelima, iaitu subtopik 5.2 faktor penubuhan persekutuan tanah Melayu. Okey, sebelum itu anda telah mempelajari bagaimana persekutuan tanah Melayu ini telah menggantikan Malayan Union yang ditentang hebat oleh masyarakat, serta pemimpin. Jadi dari pelajaran yang lalu juga anda telah mempelajari bagaimana Jabatan Kuasa Kerja telah dibentuk untuk merangka Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948. Jadi hari ini kita lihat apakah faktor dan sebab penubuhan Persekutuan Tanah Melayu ini 1948. Anda boleh rujuk buku teks kalau anda ada buku teks muka surat 132. 132. Jom kita melihat faktor penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Jadi Persekutuan Tanah Melayu ini ditubuhkan secara rasmi pada 1 Februari 1948. 1948. Jadi apakah faktor penubuhan Persekutuan Tanah Melayu ini? Kita lihat ada beberapa faktor. Satu, penentangan orang Melayu terhadap Malayan Union. Dua, cadangan raja-raja Melayu dan UMNO. Tiga, sokongan pentadbir British. Ada tiga sebenarnya. Jadi kita lihat satu demi satu. Kita tengok yang pertama, penentangan orang Melayu terhadap Malayan Union. Ini anda telah belajar hari itu. Dalam bab yang keempat. Jadi orang Melayu ini, raja-raja Melayu, cendekiawan Melayu, cendekiawan ini maksudnya golongan bijak pandai orang Melayu, serta UMNO telah bergabung, telah berganding bahu. Perkataan yang sesuai adalah berganding bahu, bekerja sama, membantah Malayan Union. Kerana Malayan Union ini memberi kesan yang buruk kepada raja-raja Melayu dan orang Melayu. Ia telah menghakis kuasa raja-raja Melayu serta menggugat kedudukan orang Melayu. Jadi penentangan orang Melayu terhadap Malayan Union ini telah disaksikan oleh dua orang ahli parlimen British, itu L.D. Gummins dan Rhys Williams. Dia telah menyaksikan bantahan orang Melayu ini. Dan mereka telah melaporkan penentangan orang Melayu ini. Sekiranya Malayan Union dilaksanakan, keadaan huru-hara akan berlaku. Jadi anda ingat yang saya gariskan ini penentangan orang Melayu terhadap Malayan Union, orang Melayu, raja-raja Melayu, cendekiawan Melayu, UMNO. Mereka berganding bahu. Lepas tu kita tengok yang seterusnya, cadangan raja-raja Melayu dan UMNO. Selain itu raja-raja Melayu dan UMNO juga memberi cadangan. Mereka bertemu dengan British, lepas tu mereka beri cadangan. Cadangan tentang pelaksanaan Persekutuan Tanah Melayu menggantikan Malayan Union. Dalam pertemuan di antara raja-raja Melayu dengan British, raja-raja Melayu telah mencadangkan apa? Satu, kita tengok penubuhan persekutuan bertaraf naungan, bukan jajahan. Malayan Union adalah jajahan. Persekutuan ini adalah naungan, di mana dalam konsep naungan ini, sultan, raja, mereka masih mempunyai kuasa, dan pada masa yang sama British memelihara kepentingan orang Melayu, serta raja-raja Melayu, serta negeri-negeri Melayu. Yang kedua, perjanjian ini adalah untuk menggantikan Malayan Union. Dan yang ketiga, cadangan mereka yang ketiga adalah
Okey, jawatan Pesuruhjaya Tinggi menggantikan Governor. Okey, maksudnya lepas Persekutuan Tanah Melayu ditubuhkan, tiada Governor lagi. Kita ada Pesuruhjaya Tinggi. Okay, yang keempat adalah ini, Raja berkuasa dalam perundangan. Okay, Raja berkuasa dalam perundangan. Kalau dalam Malayan Union, Raja hanya ahli biasa. Okay, ahli biasa dalam Majlis Raja-Raja yang bertanggungjawab dalam agama Islam dengan adat Melayu sahaja. Okay, dan seterusnya yang kelima adalah ini, perkataan negeri-negeri Melayu perlu muncul dalam persekutuan. Okay, boleh? Nah, jadi dalam perbincangan, dalam pertemuan Raja-Raja Melayu dengan British, okay, Raja-Raja Melayu seperti Sultan Perak, okay, menjelaskan kepada Sir Andrew Clark bahawa, okay, bahawa British perlu menerima usul ini sebelum membincangkan perkara lain. Okay, dan pada masa yang sama, okay, Raja-Raja Melayu juga, okay, meluahkan, okay, bahawa mereka ini dipaksa menandatangani perjanjian ini, dan ini tidak berarti mereka bersetuju dengan Malayan. Okay, jadi anda dengan ini, okay, lepas itu kita tengok faktor yang ketiga, sokongan pentadbir British. Sokongan pentadbir British ini, okay, sebenarnya Malayan Union ini juga ditentang oleh pegawai-pegawai British. Okay, pegawai British. Seperti yang anda belajar sebelum ini, contohnya George Maxwell, okay, Francis Swettenham, okay, mereka ini adalah pegawai-pegawai yang pernah berkhidmat di tanah Melayu dan mereka menentang Malayan Union, okay. Dan kita juga ada pegawai British yang mendorong British membentuk Persekutuan Tanah Melayu, okay, contohnya Sir Edward Gen, okay. Walaupun dia adalah Governor Malayan Union yang pertama, tapi dia juga mendesak British untuk membentuk Persekutuan Tanah Melayu menggantikan Malayan Union. Sir Edward Gen, Sir Malcolm Macdonald, Sir Ralph Horn Gaman, okay, yang ahli parlimen itu, A.T. Newbert, Roland Brandel, W. Linehan, dan Thodre Adams. Okey, ada banyak nama di sini ya. Saya anda ingat 3 ataupun 2 nama. Okey, sekurang-kurangnya 3 nama lah. Lebih selamat. Okey, anda ingatlah nama-nama yang senang. Okey, seperti Sir Edward Gen, Gammon, Malcolm Macdonald. Okey, jadi Sir Ralph Horn mencadangkan, okey, agar Raja-Raja Melayu, okey, agar Raja-Raja Melayu ini terlibat dalam pentadbiran, berasaskan perlembagaan di mana kuasa tertentu diberikan kepada Sultan dalam Majlis Negeri dan Majlis Perundangan. Okay. Sebab pegawai British ini mereka berpendapat bahawa sekiranya Persekutuan Tanah Melayu ditubuhkan, ia akan mewujudkan politik yang stabil. Bila politik dah stabil, ia akan mendorong pelabur luar masuk untuk melabur di negara kita. Okey, pada masa yang sama, British juga perlu melaksanakan dasar dekolonisasi, okey, yang disarankan dalam Piagam Atlantik, okey, serta PBB. Okey, apa maksud dasar dekolonisasi? Dasar dekolonisasi maksudnya selepas Perang Dunia Kedua, okey, kuasa-kuasa barat yang menang ini okey, mereka telah membuat satu perjanjian, mereka telah menandatangani satu perjanjian. Jadi dalam perjanjian ini, itu Piagam Atlantik, mereka bersetuju, okey, untuk tidak lagi, okey, mengadakan perluasan kuasa, dan negara-negara yang telah dijajah perlu dimerdekakan. Jadi pada masa itu British yang menjajah tanah Melayu perlu membebaskan dan memerdekakan tanah Melayu.
Okey, jadi sekali lagi, mengapa pegawai-pegawai British ini menyokong Persekutuan Tanah Melayu? Okey, jadi satu, kerana ia dapat mewujudkan keamanan, kestabilan dan kemajuan ekonomi. Okey, dua, mereka juga mencadangkan agar kuasa tertentu diberikan kepada Sultan. Lepas tu, mereka juga mencadangkan Persekutuan Tanah Melayu kerana mereka ingin mewujudkan politik yang stabil dan mendorong pelabur luar. Dan yang empat tu, yang terakhir sekali adalah dasar dekolonisasi. Okey, saya tulis di sini ya. Okey. Mengapa pegawai British ini mencadangkan Malayan Union? Okey, keamanan, kestabilan politik. Okey, kestabilan politik. Jadi bila politik stabil, dia akan mendorong pelabur wang. Okay. Jadi yang keempat adalah ini. Okay. Kemajuan ekonomi. Kerana apa? Kerana pelaburan. Pelaburan. Okay. Selain itu, negara kita juga kaya dengan bahan mentah seperti biji timah, getah, dasar dekolonisasi. Okey. Jadi ini adalah sebab mengapa pegawai British menyokong Persekutuan Tanah Melayu. Okey, ada 5 sebab di sini. Okey, jadi sekarang kita tengok latihan berkaitan dengan tajuk ini. Okey, nanti anda boleh tengok rakaman ni semula. Okey, anda cuba tengok latihan berkaitan tentang ini. Okey, kita tengok ini, anda bagi jawapan, anda tengok soalan nombor 11 Okey, faktor pembentukan Persekutuan Tanah Melayu. Okey. Apakah pembentukan Persekutuan Tanah Melayu selaras dengan Piagam Atlantik? Apakah matlamat prinsip Piagam Atlantik? Okey, apa jawapan dia? Okey, Liza kata donkey. Tembiao kata donkey. Lin Shooting pun kata donkey. Okey. Ya betul. Jawapan dia adalah donkey. Okey, jawapan dia adalah donkey. Okey. Penamatan peluasan kuasa selepas berlakunya peperangan. Okey. Ataupun nama lain adalah dekolonisasi. Okey. Dekolonisasi. Okey, anda beritahu saya apa jawapan nombor 13. Okey, apakah yang dimasukkan dengan dasar dekolonisasi? Okey, Liza B. Kemudian latihan kepada ke arah kerana Li Wenbiao pun B juga. Okey, Li Hia pun kata B. Okey, bagus. Ya, jawapan dia adalah B, memberi latihan berkerajaan sendiri. Okey, maksudnya melatih penduduk-penduduk tempatan untuk mentadbir. Okey, bila mencapai kemerdekaan. Okey, bagus. Okey, 14. Okey, 14. Mengapakah berlaku perubahan ini? Malayan Union kepada Persekutuan Tanah Melayu. Okey, apakah jawapan dia? A. Kebangkitan orang Melayu. B. Membangunkan ekonomi. C. Menyatukan pelbagai kaum. D. Penentangan orang dagang. Okey, senang saja. 14, apa jawapan dia? 14, senang saja. Okey, Lee Shooting kata A. Ya, jawapan dia adalah A. Okey, kebangkitan orang Melayu. Mereka menentang Malayan Union. Okay, 15. Okey, apa jawapan bagi 15? Penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948 didorong oleh beberapa faktor. Bagaimanakah Persekutuan Tanah Melayu 1948 dibentuk? Okay, 1. Cadangan Raja-Raja Melayu dan UMNO. 2. Gesaan Piagam Pasifik. 3. Penentangan orang dagang terhadap Malayan Union. 4. Sokongan pentadbir British. Okey, apa jawapan dia? Okey, ramai yang tulis, ada yang pelajar tulis B ya. Okey, 1 dengan 4, cadangan Raja Melayu serta sokongan pentadbir British. Okey, bagus. 1 dengan 4 B ya. Okey, ini salah, bukan Pasifik, sepatutnya Atlantik. Okey, penentangan orang dagang pun salah. Sebenarnya orang dagang menyokong Malayan Union. Okey, 16.
Okey, 16 ini ya. Okey. Maklumat berikut merupakan sebahagian daripada petikan surah bantahan terhadap pelaksanaan Malay Union. Okey. Tiada seorang pun yang dapat menahan daripada berduka cita terhadap perbuatan tergopoh gapah dalam menentukan nasib sesuatu bangsa. Saya telah menurunkan tanda tangan oleh sebab itu saya dipaksa dan dilakukan secara terburu-buru. Tidak boleh dikatakan saya telah bersetuju dengan butir di dalam Malay Union. Okey, kata-kata ini diucapkan oleh siapa? Okey. Sultan mana yang mengucapkan kata-kata ini? Okey. Anda tolong beritahu saya sultan mana? Okey. Apa jawapan dia? Sultan manakah yang mengucapkan kata-kata ini? Anda boleh rujuk muka surat 132. Ia dipetik di sini. Ia dipetik di sini. Jawapan dia adalah C. Okey, 17. Kita tengok soalan 17. LD Gammons, David Ree Williams, peristiwa X. Okey, apakah X? Pilihan raya, Majlis Pembadaran di Kuala Lumpur, pemberontakan bersenjata Parti Komunis Malaya, perpaduan orang Melayu menentang Malay Union di tuntutan masyarakat Melayu menuntut kemerdekaan. Okey, apa jawapan dia? Tulis dalam ruangan chat dengan saudara. B. B, okey, B. B salah. C, okey, C. Okey. C. Perpaduan orang Melayu dalam menentang Malayan Union. Okey, jawapan dia C. Okey. Jawapan dia C. LD Gammons dengan David Ree Williams ini adalah ahli Parlimen British yang datang ke tanah Melayu. Okey, semasa mereka datang ke tanah Melayu, okey, orang Melayu mengadakan tunjuk perasaan secara besar-besaran. Okey. Ini adalah telah belajar semasa di bab yang keempat hari itu. Okey. Jadi jawapan dia adalah C, perpaduan orang Melayu menentang Malay Union. Okey. Cuba anda tengok yang 18 ini ya. Sebelah yang 18 ini. Okey. Anda boleh buka mic dan cakap. Anda boleh tulis jawapan pada ruangan chat. Okey. Ini adalah tentang The Atlantic Charter. Ini adalah piagam Atlantik. Piagam Atlantik. Okey. Jadi piagam Atlantik ini dirangka oleh negara mana? Okey. Ini anda boleh rujuk di muka surat 133. Okey, 133. Okey. Tadi kita tak sentuh, kita lihat sini 133. Okey, ini adalah piagam Atlantik. Okey. Okey, piagam Atlantik ini disediakan pada Ogos 1941. Okey, piagam ini dirangka oleh British dan Amerika Syarikat. Okey. Dan piagam ini bertujuan untuk apa? Okey, matlamat pelan yang tindakan untuk dunia selepas berlakunya peperangan supaya tidak lagi ada perluasan kuasa. Maksudnya tiada lagi penjajahan. Okey, jadi apa jawapan bagi soalan ini? Okey. Okay, senang saja. Apa jawapan dia? Donkey. Okey, bagus. Liza kata donkey. Britain. Okey, Britain dengan Amerika Syarikat. Britain dengan Amerika Syarikat. Okey, bagus. Okay, kita tengok ini lagi. Kita cuba explore banyak-banyak kertas soalan objektif. Supaya anda tahu jawab bila dia keluar nanti. Okey, maklumat dalam jadual 3 berkaitan dengan Malayan Union. Okey. Ini adalah rundingan di antara British dengan Raja-Raja Melayu. Jadi Raja-Raja Melayu telah mencadangkan beberapa perkara dalam rundingan tersebut. Okey, antaranya cadangan ialah apa? Cadangan apa? Okey, ini cadangan Raja-Raja Melayu. Okey, anda beritahu saya apa cadangan dia. 1. Jawatan Pesuruhjaya Tinggi menggantikan Governor. 2. Penubuhan persekutuan bertaraf naungan bukan pernah jajahan. 3. Raja berkuasa mutlak dalam perundangan. Mutlak maksudnya berkuasa penuh. 4. Ia ada Pertuan Agong Ketua Negeri-Negeri Melayu. Okey, jadi jawapan dia apa? Okey, Vembiao dengan Liza. Okey, Vembiao, Liza dengan Li Shuting.
Lihia kata A. 1 dengan 2. Okey, bagus. 1 dengan 2. A ya, okey. Jawatan Pesuruhjaya Tinggi. Lagi satu, penubuhan persekutuan bertaraf naungan. Okey, kita tengok apa cadangan lain. Okey. Menggantikan Malayan Union. Okey. Perkataan negeri-negeri Melayu perlu muncul dalam persekutuan yang baru. Okey, bagus. Okey, soalan yang terakhir 20. Okey, anda cuba tengok ini gambar ini ya. Okey, jadi gambar ini adalah reaksi orang Melayu dan raja-raja Melayu membantah Malayan Union. Okey, apakah iktibar yang boleh diambil daripada insiden tersebut? A. Berdaya sains dan kritis. B. Bersabar dan sentiasa tabah. C. Sentiasa tegas dan berintegriti. D. Sopan dan sentiasa berhema tinggi. Okey, anda boleh lihat muka surat 133. Okay, anda beritahu saya apa jawapan dia. Okey, jawapan ni ya, 3 salah. Okey, saya rasa anda merujuk kepada soalan ini tadi. Okey, yang ini 3 salah, dia bukan berkuasa mutlak ini salah. Okey. Okey, yang sekarang kita tumpu pada soalan ini muka surat 20, apa jawapan dia? Okey. Okay, Liza kata B, bersabar dan bersentiasa tabah. Okey, lagi? Okay, C. Li Shuting kata C, sentiasa tegas dan berintegriti. Li Hia pun kata C juga. Okey, ya, jawapan dia adalah C. Okey, sentiasa tegas. Jadi kita boleh lihat di sini orang Melayu dengan pemimpin Melayu, mereka sentiasa tegas, teguh dengan pendirian mereka menentang Malayan Union. Okay, mereka sentiasa tegas dan berpegang teguh pada pendirian mereka. Okay, jawapan dia C. Okay. Okay, jadi sekarang kita tengok soalan subjektif pula. Okay. 3 markah, anda cuba jawab soalan ini, jawab dengan ayat yang lengkap. Okey. Nyatakan faktor-faktor yang telah menyumbang kepada pembentukan Persekutuan Tanah Melayu 1948, 3 markah. Okey, nyatakan faktor-faktor yang telah menyumbang kepada pembentukan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Okey, di sini kita boleh lihat soalan ini. Okey, dia 3 markah. Okey, kita tengok soalan ini 3 markah. Okey, lagi satu adalah ini. Okey, lagi satu adalah dia guna kata tugas menyatakan. Jadi anda senaraikan. Okey, senaraikan faktor-faktor tersebut. Okey, ayat yang lengkap. Anda cuba tulis ayat yang lengkap. Apakah faktor-faktor yang anda telah pelajari tadi? Okey, Lihia kata faktor yang pertama ialah sokongan pentadbir British. Okey, lepas tu Liza kata, okey, Liza pun bagi jawapan penuh juga. Kita tengok apa jawapan mereka. Okay, Lihia kata faktor pertama ialah sokongan pegawai British, pentadbir British, betul. Okey, Liza, faktor yang menyumbangkan kepada pembentukan Persekutuan Tanah Melayu ialah penentangan orang Melayu terhadap Malayan Union. Okey, betul. Okey, sokongan pentadbir British, betul. Dan cadangan raja-raja Melayu dan UMNO, betul. Okey, 3 markah. Okey, bagus. Okey, kita tengok yang seterusnya adalah ini. Okey, siapakah pegawai British yang membantu dalam pembentukan Persekutuan Tanah Melayu? Okey, 2 markah. Maksudnya anda bagi 2 nama. Okey. Siapakah pegawai British yang membantu dalam pembentukan Persekutuan Tanah Melayu? Okey, tulis. Siapakah pegawai British tersebut? 2 markah, maksudnya 2 nama. Okey, anda berikan 2 nama. Okey, 2 nama. Mengapakah pegawai British ini siapakah pegawai British yang membantu dalam pembentukan Persekutuan Tanah Melayu?
Senaraikan dua nama. Okey, dua makar tau. Dua nama. Okey. Pegawai British yang membantu dalam pembentukan Persekutuan Tanah Melayu ialah Theodore Adams dan Malcolm McDonald. Okey, kita pun ada nama lain lah. Okey, Lee Shooting. Okey, Lee Shooting dengan Lee Hia pun ada bagi nama. Okey, kita tengok sini apa jawapan mereka pula. Okey, jawapan Liza dah 2 markah. Okey, bagus. Okay, kita tengok jawapan Shooting dengan Hia. Okey, Shooting. Okey, pegawai yang membantu pembentukan Persekutuan Tanah Melayu ialah Sir Edward Gann. Okey, betul. Dan Garments. Okey, betul. Okey, Sir Edward Gann dan Garment. Jangan saya kecilkan sedikit. Okey, Lee Hia pula kata Malcolm McDonald dengan Sir Edward Gann. Okey, betul ah. Okey, semua dapat markah penuh di sini. Okey, bagus. Okey, jadi saya cuba gabung lah. Tadi. Okey. Sekarang anda cuba tengok yang ini pula. Okey. Mengapakah mereka membantu dalam pembentukan Persekutuan Tanah Melayu? Okey, mengapakah mereka membantu dalam pembentukan Persekutuan Tanah Melayu? Mengapa Sir Edward Gann, Garment, McDonald, Adams membantu dalam pembentukan Persekutuan Tanah Melayu? 1948, 2 markah. Okey, bagi jawapan anda. Mengapakah mereka membantu dalam pembentukan Persekutuan Tanah Melayu 1948? Okey, apa jawapan anda? Okey, Liza, mewujudkan keamanan, kestabilan dan memajukan ekonomi. Okey, betul. Okey, markah penuh ah. Okey, bagus. Okey, Liza. Kita tengok di sini. Okey. Mewujudkan keamanan, kestabilan dan memajukan ekonomi. Okey, jawapan lain ada tak? Okey, mewujudkan keamanan 1 markah, kestabilan 1 markah, kestabilan politik lah. Okey, dan memajukan ekonomi. Okey. Okey, kat sini rasa. Ini. Okey, Lee Shooting pun tulis jawapan ah. Okey. Lee Shooting. Ini jawapan Lee Shooting ah. Okey, mendorong pelabur luar melabur di negara ini dan melaksanakan dasar dekolonisasi. Betul, ini pun 2 markah juga, sangat tepat jawapan pelajar. Okey, bagus. Okey, kita lihat nota yang saya tulis tadi ya. Okey, keamanan, kestabilan politik, mendorong pelabur luar masuk. Okey, kemajuan ekonomi itu pelaburan dan dasar dekolonisasi. Okey, bagus jawapan pelajar. Okey, sekarang kita buat soalan kebat ah. Okey, anda cuba buat soalan kebat yang di bawah ini. Okey, pada pandangan anda, mengapakah perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 perlu dihayati oleh generasi muda pada hari ini? 3 markah. Okey, pada pandangan anda, okey, mengapakah perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 perlu dihayati oleh generasi muda pada hari ini? Okey, tulis jawapan penuh. Okey, tulis dalam ruangan chat. Mengapa generasi muda perlu menghayati Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948? 3 markah. Soalan ini dia lebih merujuk kepada kepentingan. Okey. Kita tengok jawapan Liza. Okey, pada pandangan saya, okey, Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu, okey, saya bold jawapan Liza. Okey, pada pandangan saya, Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 perlu dihayati oleh generasi muda pada hari ini supaya keamanan dan keharmonian negara dikekalkan. Okey, bagus. Maka saya rasa saya tanda dengan pen merah. Okey. Bagus, 1 markah. Okey. Selain itu, Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu juga mengekalkan kedaulatan negara. Betul, 2 markah. Dengan mengelakkan penjajahan kuasa asing. Okey, 3 markah. Dan akhir sekali, perjanjian ini harus dihayati untuk memajukan ekonomi negara. Okey, betul. 4 markah di sini. Okey. Anda pun boleh kata, okey, mengapa anda perlu menghayati Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu ini? Sebab Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu ini melambangkan, okey,
kerjasama. Okey, kerjasama di antara pemimpin dengan rakyat. Okey, Lee Hia juga bagi jawapan di sini. Okey, anda boleh tengok di sini. Ini pun betul juga. Okey, ini jawapan Lee Hia. Okey, saya bukan di sini. Okey, peristiwa ini telah mengembalikan kedudukan dan maruah raja. Pun betul juga. Okey. Dan oleh itu Justin Bieber harus menghargai pengorbanan mereka. Harus menghargai pengorbanan mereka. Okey, bagus. Okey, jadi kita ada markah penuh di sini ya. Jawapan anda betul. Okey, bagus Lihia, bagus Liza. Okey, jadi sekarang kita sambung ya. Okey. Pembelajaran kita. Okey. Kita tengok ini pula sekarang lah. Ciri-ciri Persekutuan Tanah Melayu 1948. Okey, kita tengok ini. Ciri-ciri tadi fato-fato. Sekarang kita tengok ciri-ciri. Okey, apa ciri-ciri dia? Jadi ciri-ciri dia merangkumi pentadbiran kuasa Raja-Raja Melayu, perundangan serta kewarganegaraan. Kita tengok satu demi satu. Okey, kita tengok pentadbiran. Dari segi pentadbiran, ciri yang pertama pentadbiran. Okey, persekutuan ini adalah gabungan 9 buah negeri Melayu dan 2 buah negeri-negeri Selat, itu Melaka dengan Pulau Pinang. Okey, Singapura dikekal sebagai tanah jajahan British yang berasing. Okey, Singapura dia masih tanah jajahan British yang berasingan. Jadi dia tak termasuk dalam Persekutuan Tanah Melayu. Okey, kerajaan persekutuan diketuai oleh seorang pesuruhjaya tinggi British yang mempunyai kuasa eksekutif. Okey, kuasa eksekutif maksudnya kuasa memerintah. Okey, kerajaan persekutuan akan bertanggungjawab dalam hal kewangan serta hal yang mempunyai kepentingan bersama. Okey, jadi Majlis Mesyuarat Persekutuan, Majlis Perundangan membantu governor. Okey, jadi Majlis Mesyuarat Persekutuan mengandungi ahli rasmi, tidak rasmi. Okey, ahli tidak rasmi dilantik oleh Pesuruhjaya Tinggi. Majlis Perundangan terdiri daripada pelbagai kaum. Okey, terdiri daripada pelbagai kaum. Mungkin boleh tulis sinilah pelbagai kaum. Okey. Jadi anda ingat pentadbiran gabungan 9 buah negeri serta 2 buah negeri Selat, Singapura asing, tanah jajahan. Okey. Diketuai oleh Pesuruhjaya Tinggi British. Okey, kerajaan persekutuan bertanggungjawab ke atas hal kewangan dan kepentingan bersama. Majlis Mesyuarat Persekutuan dan Majlis Perundangan Persekutuan ditubuhkan. Okey, Majlis Perundangan Persekutuan dianggotai oleh pelbagai kaum. Okey, ini dari segi pentadbiran. Okey, dari segi kuasa raja-raja macam mana? Okey, dari segi kuasa raja-raja, okay, sebuah majlis raja-raja dibentuk. Okey, majlis raja dibentuk di mana raja-raja Melayu memberikan pandangan dalam majlis raja-raja tersebut. Okey, di peringkat negeri, ini penting, Sultan bertanggungjawab mengesahkan rang undang-undang yang diluluskan dalam Dewan Undangan Negeri. Jadi Sultan ini dia mengesahkan undang-undang, rang undang-undang. Okay, maksudnya dia dah ada kuasa. Dia boleh beri pandangan. Dia boleh mengesahkan rang undang-undang. Okey, dari segi perundangan, okey, Majlis Perundangan Persekutuan diketuai oleh Pesuruhjaya Tinggi. Okey, ahli dia pelbagai kaum. Okey, mencakupi hal ehwal luar, ketenteraan awam, kehakiman, perdagangan, komunikasi dan pencukaian. Jadi rang undang-undang ini perlu mendapat perkenan. Perkenan maksudnya pengesahan Raja Melayu melalui Majlis Raja-Raja. Maksud dia hampir seperti ini tadi. Okey, maksudnya Sultan ataupun Raja-Raja Melayu ini mereka perlu perkenankan, mengesahkan rang undang-undang. Okay, dan terakhir sekali adalah kewarganegaraan. Okey,
Untuk kewarganegaraan, okey, jus soli. Okey, saya guna. Okey, jus soli hanya untuk rakyat raja dan rakyat British. Jus soli kepada rakyat raja dengan rakyat British. Apa maksud rakyat raja? Okey, rakyat raja maksudnya, nak tengok sini yang rakyat raja. Okey, maksudnya orang Melayu ataupun orang asli yang lahir. Okey, orang Melayu ataupun orang asli yang lahir di negeri-negeri Melayu yang mempunyai sultan. Jadi ini dipanggil sebagai rakyat raja. Okey, manakala rakyat British adalah mereka yang lahir di mana? Di Melaka dan Pulau Pinang serta mana-mana tanah jajahan British yang lain. Okey, ini rakyat British. Okey, jadi jus soli adalah untuk rakyat raja dengan rakyat British. Okey. Jadi pemohon yang lahir di luar negeri. Okey. Ayahnya mestilah rakyat raja dan rakyat British. Okey. Penduduk asal dari negeri Melayu yang lahir sebelum dan semasa dan selepas tarikh Persekutuan Tanah Melayu juga diberi kewarganegaraan. Okey, penduduk asal negeri Melayu. Okey, rakyat raja dan mereka yang telah serasi memahami adat resam bertutur bahasa setempat boleh memohon. Okey, boleh memohon melalui mana-mana undang-undang yang dilaksanakan. Ini yang bagi mereka yang faham, kena faham adat resam bertutur bahasa setempat. Okey, maksudnya untuk menjadi warga negara anda kena bertutur bahasa setempat serta faham adat resam. Mereka perlu pohon. Okey, ini adalah pemberian kewarganegaraan secara berkuat kuasa. Okey, ini adalah pemberian kewarganegaraan secara berkuat kuasa undang-undang. Okey. Sekali lagi, kerakyatan ataupun kewarganegaraan untuk rakyat raja dengan rakyat British. Okey. Ini untuk penduduk asal dari negeri Melayu yang lahir di negeri Melayu. Okey, contohnya orang Melayu, orang asli. Okey, dan mereka menjadi rakyat raja mesti faham adat resam bertutur bahasa setempat. Mereka boleh pohon melalui undang-undang yang dikuatkuasakan. Okey. Lepas tu lagi ada satu jenis kerakyatan adalah kewarganegaraan secara pendaftaran. Ini untuk mereka yang lahir di Persekutuan Tanah Melayu dan telah tinggal selama 15 tahun daripada 20 tahun hari permohonannya. Dan dia mesti mempunyai apa? Tingkah laku yang baik. Dia ada rekod jenayah serta menguasai bahasa Melayu serta bahasa Inggeris serta bersetuju taat kepada Persekutuan Tanah Melayu. Okey, ini adalah melalui kewarganegaraan secara pendaftaran. Okey, pendaftaran. Jadi kalau kita tengok kewarganegaraan ini, okey, ia melindungi kedudukan orang Melayu. Jadi orang Melayu, orang asli yang lahir di negeri Melayu, mereka automatik mendapat kewarganegaraan. Okey, mereka ni adalah rakyat raja. Okey, boleh ya. Okey. Jadi anda lihat di sini ya. Okey, jadi rumusan dia adalah ini. Syarat kewarganegaraan telah diperketatkan. Okey, dia bukan macam Malayan Union. Kalau Malayan Union, kewarganegaraan diberikan dengan begitu senang, okey, kepada mereka yang berada di tanah Melayu pada masa itu. Okey, jadi sekarang anda cuba buat soalan ini ya. Okey, tentang ciri-ciri pembentukan Persekutuan Tanah Melayu. Okey. Bagaimanakah British mengembalikan kedudukan raja-raja Melayu dalam pentadbiran Persekutuan Tanah Melayu? Okey, apa jawapan dia? A, B, C, D. Okey. A, Sultan bertanggungjawab dalam hal pentadbiran negeri masing-masing. B, ran undang-undang baru harus mendapat perkenan Majlis Raja-Raja. C, ahli Majlis Perundangan mempunyai wakil Raja-Raja Melayu. D, Majlis Perundangan Persekutuan diketuai oleh Pesuruhjaya Tinggi dan Wakil Raja-Raja Melayu. Okey, jadi apa jawapan anda? Okay, anda tolong tulis dalam ruangan chat.
Okey, B. Okey, ramai yang pilih B. Okey, betul. Rang undang-undang harus mendapat perkenan Majlis Raja. Okey, bagus. Ini. Ini tadi ya. Okey, saya ulang balik ya. Okey, ini. Okey. Mesti mendapat perkenan Raja-Raja melalui Majlis Raja. Yang ini, item ini. Okey, B. Okey, kita tengok 22 sekarang. Okey, anda 22, anda beritahu saya, okey, apakah ciri-ciri Persekutuan Tanah Melayu? Apakah ciri-ciri dia? Pergabungan 11 buah negeri. Pengenalan Raja Berperlembagaan. 3, pentadbiran negeri diketuai oleh Residen. 4, pelantikan Menteri Besar sebagai Ketua Kerajaan. Okey, apa jawapan dia? Okey, B, ramai yang pilih B di sini ya. B, Liza, B, Hia, B. Liza tukar ke A. Jawapan ke A. 1 dengan 2. Okey, ada lagi tak? Okey, Lee Shuting pun kata A juga. Okey. Ya, jawapan dia adalah A ya. Okey, jawapan dia adalah A. Okey, pergabungan 11 buah negeri itu 9 buah negeri Melayu tambah 2 negeri-negeri Selat. Okey, ini 9 negeri Melayu tambah dengan 2 negeri Selat. Okey. 2, pengenalan sistem Raja Berperlembagaan. Okey, betul. Okey, betul jawapan dia. Okay, terima kasih. Okey, nombor 3. Apakah syarat kewarganegaraan bagi bukan Melayu dalam Persekutuan Tanah Melayu? Apakah syarat kewarganegaraan bagi bukan Melayu dalam Persekutuan Tanah Melayu? Okey, apa jawapan dia? C, 2 dengan 3. Okey, lagi. Okey, 5 bel kata C. Anda ada jawapan lain? Okey, Liza kata A. 1 dengan 2. Okey, Sling Shooting pun kata A, Lee Hiyam pun kata A. Ya, jawapan dia adalah A. A ya. Okey, 1 dengan 2. Berbahasa Melayu serta meminta 15 tahun daripada 20 tahun. Okey. Okey, ini adalah pendaftaran, ini adalah kewarganegaraan secara pendaftaran. Ini adalah kewarganegaraan secara pendaftaran. Okey. Secara pendaftaran. Kalau undang-undang itu adalah untuk rakyat British. Ini adalah melalui pendaftaran. Okey, 24 Okey, jus soli hanya terbuka kepada rakyat raja dan rakyat British. Apakah yang anda faham dengan rakyat raja? Okey, apa jawapan dia? Apa yang anda faham tentang rakyat raja? Okey, Lee Shuting, Liza, okey, Lee Wembiao kata donkey. Orang Melayu yang lahir di negeri-negeri Melayu. Okey, betul. Jawapan dia donkey, bagus. Okey, orang Melayu dengan orang asli ya. Okey. Jadi sekarang kita tengok ke tajuk yang terakhir pada hari ini, lepas tu kita tamat. Okey, itu kesan penubuhan Persekutuan Tanah Melayu. Apa tu kesan dia? Okey, kita nak tengok apa tu kesan penubuhan Persekutuan Tanah Melayu. Okey, jadi kesan dia adalah ini. 1, mengembalikan kedudukan raja-raja Melayu. Okey, mengembalikan mereka. Okey, kita ada penubuhan Majlis Raja-Raja. Okey, yang anggotanya adalah 9 orang Raja Melayu. Okey, anggota dia. Okey, dipengerusikan oleh seorang daripada Raja-Raja Melayu. Okey. Dan Pesuruhjaya Tinggi memastikan bahawa Raja perlu dirujuk terhadap perkara dalam bidang kuasa kerajaan persekutuan. Maksudnya, Raja ini penting sebab dia perlu dirujuk. Okey, dia perlu dirujuk. Okey, jadi dia mengembalikan kedudukan raja-raja Melayu. Tadi anda juga telah belajar tadi ya. Okey, rang undang-undang perlu mendapat pengesahan
dan perkenan Raja-Raja Melayu. Okey. Yang kedua, menjaga kedudukan istimewa orang Melayu. Persekutuan Tanah Melayu ini juga menjaga kedudukan istimewa orang Melayu serta kepentingan sah kaum lain. Okay. Terutamanya melalui apa? Pemberian kewarganegaraan tadi. Okey, yang ketiga, membuka ruang kewarganegaraan. Okey, jadi Persekutuan Tanah Melayu 1948 membuka ruang kepada orang bukan Melayu menjadi warga negara. Orang Melayu pula diiktiraf sebagai penduduk asal dan diberikan kedudukan istimewa. Okey. Okay, lepas tu mewujudkan kerjasama kaum. Okey. Jadi Persekutuan Tanah Melayu ini mewujudkan kerjasama kaum. Sebab kerjasama kaum ini penting untuk memupuk perpaduan. Okey, perpaduan. Jadi Persekutuan Tanah Melayu ini membuka jalan ke arah perpaduan dan kerjasama kaum. Okey, melalui penubuhan CLC yang anda akan belajar pada bab yang ke-7 nanti. Okay, CLC ya. Jadi jawatan kuasa perhubungan antara kaum ataupun CLC ini dianggotai oleh pelbagai kaum. Okey. Jadi CLC ini memupuk persefahaman antara pemimpin pelbagai kaum. Ini anda akan belajar lebih lanjut pada bab yang ke-7 Okey. Jadi pendek kata, Persekutuan Tanah Melayu 1948 menjaga kedudukan istimewa orang Melayu dan kepentingan sah kaum lain. Okay. Dan membuka ruang kepada bukan Melayu untuk menjadi warga negara. Jadi pemimpin dan rakyat sama penting dalam mendukung perpaduan bangsa dan dipayungi oleh Raja-Raja Melayu. Okey. Lagi satu lah, Persekutuan Tanah Melayu ini berjaya mengembalikan status Raja-Raja Melayu dan orang Melayu. British mengiktiraf dasar menaungi negeri-negeri Melayu. Okay. Jadi itu saja untuk hari ini ya. Okey, jadi sebelum kita tamat, kita tengok soalan lagi berkaitan tentang kesan. Okey, anda cuba buat ini kesan. Okey, soalan dia tak banyak, sikit saja. Okey, anda beritahu saya apakah manfaat Persekutuan Tanah Melayu terhadap sistem pemerintahan beraja. Okay, apa jawapan dia? Okay, muka surat 136 anda boleh rujuk. Kes A, penumbuhan Majlis Raja-Raja. B, pemasuhan sistem pewarisan takhta. C, pengenalan sistem Raja Berpelbagan. D, pentadbiran diketuai oleh Yang di-Pertuan Agong. Okay, anda rujuk muka surat 136. Anda beritahu saya apa jawapan dia. Okay, tengok sini baik-baik. Apa jawapan dia? Okay, mengenaikan kedudukan Raja-Raja Melayu, Majlis Raja-Raja diwujudkan, okey, dan dipengerusikan oleh Raja Melayu, anggotanya 9 orang Raja Melayu. Okey, jadi Raja Melayu perlu dirujuk. Okey, apa jawapan dia? Okey, kita dah ada jawapan. Okey, C. Okey. Okey, C pun betul juga. Okey, tapi jawapan yang dia daki adalah ini tau. Okey, penubuhan Majlis Raja. Okey, ini. Apakah kesan peristiwa tersebut? Itu perjanjian Persekutuan Tanah Melayu terhadap perjuangan orang Melayu. Okey, D, hak istimewa mereka dilindungi. Okey, bagus. Jawapannya adalah D. Okey, bagus. Okey, 27. Okey, penubuhan Persekutuan Tanah Melayu merupakan satu kejayaan kepada orang Melayu yang menentang Malayan Union. Okey, mengapakah orang Melayu menerima penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948? A, mengukuhkan ekonomi pribumi. B, membuka ruang ke arah kerajaan sendiri. C, mengiktiraf kedudukan istimewa orang Melayu. D, mengiktiraf kepentingan sah kaum bukan Melayu. Okey, keyword di sini adalah orang Melayu. Mengapa mereka terima Persekutuan Tanah Melayu? Okey, apa jawapan dia? Okey, C, ya.
Banyak yang pilih C. Betul. Jawapan dia C. Okey. Okey, ini. CLC ya. Jawatan kuasa hubungan antara kaum. Okey, apakah peranan jawatan kuasa ini? A, B, C, D. Mana jawapan yang lebih tepat? Okey, ramai yang pilih C di sini. Okey, mewujudkan kerjasama pemimpin pelbagai kaum. Okey, bagus. Okey, dua soalan lagi. Lepas tu kita tamat. Okey. British bersetuju membubarkan Malayan Union dan menggantikan dengan Persekutuan Tanah Melayu. Mengapakah British bersetuju melakukan perubahan tersebut? Okey, apa jawapan dia? A. Memenuhi desakan orang dagang. B. Desakan tuntutan golongan radikal. C. Kekuatan perpaduan orang Melayu. D. Pentambahan bilangan kaum imigran. Okey, mana satu? Okey, ramai yang pilih C di sini. Lihia, Yong Ho Fat. Okey. Li Shuting, Liza. Okey, jawapan dia adalah C. Okey, bagus. Perpaduan. Okey, yang terakhir. Sikap kerjasama antara Raja Melayu dengan pemimpin UMNO telah merealisasikan pembentukan Persekutuan Tanah Melayu. Apakah peribahasa yang boleh dikaitkan dengan hubungan tersebut? Okey, apa jawapan dia? Ini peribahasa. Okey, ramai yang pilih A, biar au dengan tebing. Okey, biar bagai au dengan tebing. Okey, itu kerjasama. Kerjasama. Okey, bagus jawapan pelajar. Okay, kadang-kadang peribahasa ini pun boleh keluar tau dalam exam. Okay, jadi itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini dan kita jumpa lagi pada pembelajaran yang akan datang. Okay, terima kasih semua.